Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada kali ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkarun Nawawiyah iaitulah kitab zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagi jemaah yang ada kitab terjemahan muka surat 119, bacaan yang ke-19, Babul Qunuti fis Subhi, bab bacaan kunut dalam salat subuh. Kita nak baca kunut ke tidak? Kita kena ingat kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i yang berpegang dengan sunat baca kunut. Sunat baca kunut bila? Pada waktu subuh. Naam. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-qunut fi salati as-subhi sunnatun lil hadits as-sahih fihi. Ketahuilah bahawa membaca doa kunut ketika solat subuh adalah sunat, kerana terdapat hadis sahih tentang perkara ini. Imam Nawawi kata terdapat hadis sahih dalam masalah ini. Baik, kita tengok hadis-hadis yang akan dibincangkan oleh Imam Nawawi dan juga para ulama Islam yang lain. Hadis nombor 154. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqa ad-dunya. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut subuh sampai baginda meninggal dunia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Rawahul Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in, dalam kitabnya Al-Arba'in. Hakim kata apa? Wa qala hadisun sahih. Jadi Imam Al-Hakim Abu Abdullah ni dia mudah, di antara ulama yang mudah mentasihkan hadis. Dalam kitab ini ataupun kitab Al-Mustadrak juga itu di antaranya yang disebut oleh Imam Nawawi. Jadi hadis ini menjadi sedikit perbincangan para ulama hadis tentang subut tak subut. Sebab tu dia jadi khilaf. Kita kata perkara ini menjadi khilaf. Sebab apa khilaf? Khilafnya kerana hadis ni. Adakah hadis ni sahih atau tidak? Jadi dalam kitab kita ni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata hadis ini mengikut Al-Hakim riwayat dia sahih. Ada juga ulama lain dalam kitab Al-Azkar tahqiq Syekh Muhyiddin, dia kata hadis ini hasan. Rawahu akhrajahu Ahmad wal Baihaqi fi Sunan al-Kubra wad Daruqutni wal Hakim. Katalah Ibnu Allan dalam Al-Futuhat dia kata qala an-Nawawi fil khulasah sahihun rawahu jama'atun min al-hufaz wa sahahuhu wa mimman nassa ala sihhati al-Hafiz Abu Abdullah Ali al-Balkhi wal Hakim fil Mustadrak wa mawadhi' min kutubil Baihaqi wad Daruqutni.
wa rawahu ad-Darqutni min turuq bi asani sahihah. Kita tengok dalam kitab Nata'ijul Afkar wal Futuhat Ar-Rabbaniyah. Jadi oleh kerana khilaf benda ni, khilaf tu agak besar. Ada kumpulan lain pula mengatakan hadis ini dhaif. Di antara muhakkik kitab ni dalam kitab dia Nailul Awtar bi takhriji ahadis Kitabil Azkar mengatakan hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab rawi dia Abi Ja'far Ar-Razi Anir Rabi' an Anas. Wa hadza isnadun dhaif karena Abu Ja'far Ar-Razi wa huwa Isa bin Mahan wa huwa sayyi'ul hifz. Masalah ni masalah khilaf. Jadi pada kali ini anak tak nak bincang tentang khilaf ini kerana sudah panjang kita bincang. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah anak yang lain, contohnya dalam kitab syarah kita kepada kitab Mustikah Hadis, syarah kita kepada kitab Al-Mu'tamad, kita sudah bincang tentang masalah nak kunut ke tak nak kunut. Jadi Al-Imam At-Tirmizi membawa nukilan daripada sahabat-sahabat, ulama-ulama yang baca kunut, yang tak baca kunut. Jadi perkara ini khilaf, maka inilah di antara yang kita katakan perkara yang perlu kita perluaskan, berlapang dada dalam masalah ini. Jadi kalau kita pergi tempat orang baca kunut, kita baca. Pergi Masjid Haram Mekah, dia tak baca kunut, dia mazhab Hambali, kita tak payah baca. Itu kita panggil satu penyelesaian. Kalau tidak, duduk main khilaf. Baik, itu masalah hukum. Kita ni Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i. Maka kata Nawawi rahimahullahu taala, tuan-tuan tengok dalam kitab muka surat 120. Qala an-Nawawi wa'lam anna al-qunut mashru'un 'indana fi as-subhi. Qunut salat subuh disyariatkan dan merupakan sunat mutaakkidatun, makna sunat yang kuat kena baca. Kalau ditinggalkan, ini kita kena faham. Imam Nawawi kata sunnatun mutaakkidah, makna satu sunat yang digalakkan, kuat bacaan dia tu, kena buat. Itu sunat muakkad. Tapi kalau tak buat apa jadi? Anda kata kita pergi tempat imam tak baca kunut, ataupun kita sendiri tak baca kunut, macam mana keadaan? Lau tarakahu, kalau dia tinggal kunut, lam tabtul salatuhu, salat dia tidak batal. Ini penting. Maknanya kalau solat kita tidak batal, boleh di sinilah yang dikatakan berlapang dada tadi. Jadi orang tu tak baca, kita pun ikut dia. Imam Masjid Haram tak baca, kita ikut dia tak baca. Ataupun boleh je baca pendek. Di antara waktu kita iktidal tu, imam baca doa dia, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mil as-samawati wal ardi, panjang dia baca. Kita waktu tu ambil kunut. Boleh ya. Semua ni orang panggil boleh ditangani dengan cara baik kalau kita nak menangani dengan cara baik. Tapi yang kita tak tahannya bila penceramah tu tidak menggunakan pendekatan harmoni, maka jadi kelahi. Ini riwayat ramai orang kata, cerita. Ada setengah orang ni pergi Mekah, dia salat 4 waktu di Masjid Haram. Subuh tak, sebab imam tak baca kunut. Kita kata kenapa rugi? Subuh ni di antara solat fardu yang digalakkan berjamaah, besar pahala. Tiba-tiba kita tak pergi kerana apa? Kerana kunut. Allahu Akbar. Betapa tidak begitu mendalamnya kita dalam masalah ini. Qala Nawawi, lau tarakahu lam tabtul salatuhu. Kalau kita tinggal dengan sengaja, tak batas salat. Lakin yasjudu lis-sahwi. Sunat dia sujud sahwi. Kalau tak sujud pun tak batal. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwan. Dia tinggal dengan sengaja atau terlupa, dua-duanya tak batal belaka. Kita kata alhamdulillah, dalam masalah kunut ini ada lapangnya. Jadi bagi ana masalah kunut ni masalah yang perlu diperhalusi dan diteliti supaya masyarakat lebih tenang dan lebih harmoni. Baik. Amma ghairus subh. Lain pada solat subuh macam mana? Lain pada solat subuh. Lain pada solat subuh daripada solat-solat yang 5 waktu, adakah kita boleh baca kunut ataupun tidak? Ada 3 pendapat Imam Syafi'i. Tiga pendapat Imam Syafi'i. Al-asah, al-masyhur,
pendapat yang sahih yang masyhurnya, in nazala bil muslimin, sekiranya berlaku apa? Berlakunya bencana, bala turun kepada orang mukmin, berlaku musibah kita panggil, bencana ke musibah ke, berlaku peperangan ke, berlaku huru-hara, berlaku Covid melanda, macam-macam musibah, itu dipanggil nawazil. Tulis ni pelajar. Apabila berlakunya nazilah, nazilah ni mana bala bencana yang menimpa, qanatu, mereka boleh baca kunut. Boleh 5 waktu, bukan subuh je. Zuhur, asar, maghrib, isya, semua kunut belaka. Wa illa fala. Kalau tidak, tak ada kunut. Tak ada nazilah, tak ada kunut. Wasani, pendapat yang kedua, yaqnutuna mutlaqan. Boleh je kita baca kunut 5 waktu, boleh. Wasalith, pendapat yang ketiga, la yaqnutu mutlaqan, tak ada kunut. Kunut subuh je, hak lain tak ada. Wallahu alam. Itu pandangan, 3 pandangan. Maknanya pandangan yang masyhur, sekiranya ada bala bencana, dia panggil kunut nazilah, maka kita boleh baca kunut semua waktu lain daripada subuh dan 5 waktu semua sekali boleh dirangkulkan. Wa yustahabbul qunut indana, dan sunat juga kunut mengikut ulama Syafi'i, fin nisfil akhir, pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan, fir rak'atil akhirati minal witri, pada rakaat yang terakhir solat witir. Mana solat witir? Rakaatnya akhir witir, sunat kita kunut 16 malam 16. Dipanggil separuh akhir, mana malam 16 Ramadan sampai ke malam terakhir Ramadan. Walana wajhun. Nawawi ni dia bawa fiqhul khilaf. Fiqh tentang khilaf ulama. Dia kata mengikut ulama kita, mengikut pendapat mazhab Syafi'i pula, apa dia? Boleh je baca kunut sebulan terus, boleh. Macam mazhab lain juga. Mazhab contohnya di Mekah. Tuan-tuan pergi solat tarawih Mekah, dia kunut daripada malam pertama lagi. Kunut malam pertama lagi. Kita pun ikutlah. Dia kata kita mazhab Syafi'i, betul, tapi walana wajhun. Ada satu pandangan dalam Syafi'i, baca kunut sepanjang bulan Ramadan daripada malam pertama sampai ke malam akhir. Alhamdulillah ada keluasannya dalam masalah ini. Baik, wa wajhun salisun, satu lagi pandangan, fi jami'is sanah, boleh baca sepanjang tahun. Maknanya kita baca kunut, kita solat witir, kita kunutlah di akhir witir kita tu. Wa huwa mazhab Abi Hanifah, ini pandangan mazhab Abu Hanifah, dia baca kunut setiap malam witir. Tetapi yang ma'ruf daripada mazhab Syafi'i yang pertama, iaitulah witir hanya pada separuh terakhir Ramadan sahaja. Wallahu alam. Maka sebab itu ana kata dalam masalah ini eloklah. Contohnya malam ni kita salat witir dengan suasana yang begitu semangat. Kita pula ada masyaqqah, ada benda yang kita nak minta dengan Allah Azza wa Jalla, ada keluarga sakit ke, ada bencana ke, kita witir, qanat, kita kunut. InsyaAllah la haraja, tidak ada masalah. Dalam fiqh Syafi'i pun ada satu wajah, mazhab Abu Hanifah pun ada, dan dalam hadis juga ada menyebut tentang Nabi kita ajar witir kepada cucu dia dalam bacaan witir. Wallahu alam. Baik, bilakah waktu nak witir, nak kunut? I'lam anna mahallal qunut indana, ketahuilah bahawa tempat baca kunut mengikut mazhab Syafi'i pada solat subuh selepas bangkit daripada rukuk, dipanggil waktu i'tidal, maka rakaat yang kedua subuh. Itu waktu tempat dia. Wa qala Malik, Imam Malik kata yaqnut qabla rukuk. Pandangan Imam Malik, dia kata kunut sebelum rukuk. Kunut sebelum rukuk. Qala ashabuna, mengikut ulama mazhab Syafi'i, kalau seorang itu kunut sebelum rukuk, tidak dikira kunut, tak jadi kunut. Habis jadi lepas pada rukuk kena kunut semula. Walana wajhun, ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, yuhsab, jadi walaupun sebelum rukuk. Wa alal asah, jadi kalau mengikut pendapat yang sahih, kalau orang itu kunut sebelum rukuk, yu'idu, dia kena ulang balik selepas rukuk,
wa yasjudu lis-sahwi, dia kena sujud sahwi. Kenapa? Sebab dia diri kunut bukan pada tempat dia. Wa qila la yasjud. Ada juga ulama kata tak payah sujudlah. Semua tu dalam perkara sunat dalam sunat. Habislah kita perbahasan tentang hukum kunut. Kunut solat subuh khilaf. Kunut dalam witir subuh pun, dalam solat witir pun khilaf. Jadi insya-Allah kita bacalah kunut walaupun sepanjang tahun, tapi tidak menjadi satu agenda tetap. Contohnya malam ni kita rasa nak baca kunut, kita baca. 2-3 malam lagi baca pula. Insya-Allah ada keluasan dalam masalah ini. Sekarang kita berpindah kepada masalah yang ke-155. Wa amma lafzuhu, adapun lafaz kunut. Lafaz kunut tu macam mana? Fal ikhtiyar, Nawawi kata kita boleh pilih. Anda boleh memilih salah satu daripada riwayat-riwayat yang ada di bawah ini. Maknanya kunut ni bukan mesti Allahumma hdini fi man hadait saja. Tak. Kita boleh pilih lafaz-lafaz yang ada. Tuan-tuan boleh tengok juga lafaz kunut itu dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Alhamdulillah, dalam ni juga ada bincang tentang kunut. Baik, tengok hadis 155. Hadis 155, apa yang kami riwayatkan dalam hadis sahih fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairiha, dengan sanad yang sahih daripada Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Hasan tu anak Fatimah, mana cucu Nabi, dari sebelah anak Fatimah dia. Radhiyallahu anhuma qal, Hasan kata apa? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk dia Rasulullah mengajar kepadaku beberapa bacaan kalimat, mana baca beberapa bacaan yang aku baca ketika solat witir. Ingat, kunut ni Nabi ajar kepada Hasan untuk solat witir. Untuk solat witir. Kunut al-witir. Apa dia bacaan dia? Tuan-tuan, kita baca sekaligus. Hodok baca dah subuh-subuh salah. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ingatlah bacaan tu, tengok baris molek-molek. Maksud dia apa? Ya Allah, berilah aku petunjuk. Ini penting doa ni. Waktu kita minta tu Allahumma hdini tu, kita minta dengan perasaan sungguh, Allahumma hdini, ya Allah berilah aku petunjuk. Di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Dan berilah kesejahteraan kepadaku di antara orang-orang yang Engkau berikan kesejahteraan. Tolonglah aku di antara orang-orang yang Engkau beri pertolongan. Berkatilah pada apa yang Engkau berikan kepadaku, dan peliharalah aku daripada keburukan yang Engkau putuskan. Kerana sesungguhnya Engkau memutuskan dan tidak diputuskan ke atasmu. Tidak akan menjadi hina siapa yang Engkau tolong, dan maha suci Engkau wahai Tuhan kami lagi maha tinggi. Itu terjemahan. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasan. Hadis ini hasan. Kata dia lagi, kami tidak tahu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan kunut lebih baik daripada bacaan ini. Inilah bacaan yang terbaik. Sebab itulah menjadi bacaan kita dipilih oleh ulama mazhab Syafi'i menjadi bacaan kunut pada dengan bacaan ini. Dia riwayat ini disebut oleh Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, bahawa Muhammad ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Al-Hanafiyah ni anak Sayyidina Ali, tapi daripada mak lain. Tulis ni pelajar. Muhammad anak Sayyidina Ali, bukan dari Fatimah. Jadi dia nak bezakan. Orang kata
Kalau kata Muhammad bin Ali, orang ingat cucu Nabi. Dia bukan cucu Nabi, anak sepupu Nabi ni, Muhammad bin. Sebab Ali kan sepupu Nabi. Muhammad Hanafiah ni anak sepupu Nabi, bukan cucu dia. Cucu dia daripada Fatimah, ini bukan anak Fatimah. Ali kahwin dengan isteri lain lepas Fatimah. Dia kata apa? Inna hadha doa ini iaitulah doa kana abi. Ayah aku, siapa dia? Ali. Yad'u fihi fi salatil fajri. Dia baca dalam salat subuh dalam kunut dia. Jadi sebab itulah ini jadi khilaf lah. Maknanya ulama ni pegang dengan riwayat Ibnu Al-Hanafiyah. Dan sunat pula selepas daripada kunut kita baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ataupun pendek setakat tu je, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berhenti setakat tu. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, siapa dia kata sanad hasan ni? Kata di Nawawi, wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Boleh juga. Yang pentingnya ada selawat. Tapi riwayat ini kata di muhaqqiq kata lemah riwayat yang tersebut. Yang pentingnya itulah susunan dia, kita baca kunut, kemudian kita selawat di akhirnya. Alhamdulillah. Qala ashabuna, para ulama mazhab Syafi'i kata apa? Wa in qanata bima jaa an Umar, siapa dia baca kunut dengan riwayat kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar, kana hasanan, elok juga. Bila Sayyidina Umar baca kunut ni, tengok dalam kitab. Umar ni bila berlaku kes, dia baca kunut ni, panjang dia baca. Kita pun kena belajar juga kunut ni, jangan tak belajar. Wahwa, tengok dia punya bacaan yang ke-1. Oh, dia tak masuk nombor sini. Dalam kitab Arab dia masuk nombor 157. Annahu qanata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah baca kunut pada solat subuh selepas rukuk rakaat yang kedua. Tengok bacaan dia, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Nah, itu di antara doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Allahumma 'azzibil kafarah alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih zata bainihim wa allif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa thabbithum ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum an yufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaih wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haq waj'alna minhum. Panjang dia punya terjemahan. Tengok terjemahan dia. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu, memohon ampun kepadamu dan tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu dan berlepas diri daripada orang yang kafir kepadamu. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya untukmu kami salat dan sujud, hanya kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami mengharap rahmatmu dan takut akan seksamu. Sesungguhnya seksamu diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Ya Allah, seksalah orang-orang kafir yang menghalang daripada jalanmu, mendustai rasul-rasulmu dan memerangi para walimu. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin laki-laki dan perempuan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Perbaikilah hubungan mereka, lembutkan hati-hati mereka dalam meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantulah mereka menunaikan janjimu yang telah engkau janjikan ke atas mereka,
dan tolonglah mereka atas musuhmu dan musuh mereka, wahai Tuhan yang hak, dan jadikanlah kami bersama mereka. Hadis ini dinilai sahih mauquf mausul. Tulis tu pelajar, apa dia maksud mauquf mausul? Makna hadis ini dinilai sahih sampai kepada kata-kata Sayyidina Umar. Itu dia panggil bacaan, dia tak angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak angkat ke Nabi, itu bacaan Umar. Dia kata ini bacaan Nabi lah. Ini bacaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bacaan Sayyidina Umar pun cukuplah bagi kita siapa Umar. Bukannya main-main orang dan Sayyidina Umar. Perlu diketahui bahawa lafaz yang diambil daripada Umar adalah azibil kafarah ahlul kitab. Dia sebut khas, ya Allah, azabkanlah puak kafir ahlul kitab. Sebab apa Umar pergi sebut ahlul kitab? Ahlul kitab ni puak Yahudi atau puak Nasara. Kerana peperangan dia dengan puak-puak itu pada zaman itu. Waktu Umar berdoa tu dia sedang berperang dengan ahlul kitab. Kita kena ingatlah, itu dia panggil fiqhul waqi'. Fiqh memahami realiti. Umar dia perang dengan puak ahlul kitab, dia doa kepada puak tu, ke atas puak tu. Wa ammal yaum, Nawawi kata sekarang, al-ikhtiyar, eloknya kita kata azibil kafarah. Ya Allah, berilah azabmu kepada puak-puak kafir yang menentang Islam. Tak usah sebut ahlul kitab ke, ahlul tak ada kitab ke, ahlul gapo pun, ahlul liberal ke, ahlul sekular ke, ahlul apa, asal ke golongan yang menentang Islam, ahlik. Azib, mana binasakan mereka. Kita tak suruh kafir semua, tapi kafir yang menentang Islam. Jadi tak payah kita sebut ahlul kitab. Ini pandangan Imam Nawawi. Baik, kalau kita perang dengan kafir lain pula, kafir apa kita kata? Kafir jenis Majusi. Kita sebut Majusi. Sebab doa kita ni perlu kepada fiqhul waqi'. Sebab itulah anak duk memikir tengok. Ni waktu berlaku Covid baru ni. Pihak kerajaan, majlis agama arahkan imam-imam baca kunut nazil lah. Dia pergi baca kunut hak pertama tadi, kunut Al-Hasan bin Ali, tak sebut langsung. Sepatutnya sebutlah. Ya Allah, angkatkanlah kunut ini, ya Allah, angkatkanlah wabak ini, hilangkanlah corona ini, baru betul. Ni mentah aku baca kunut, tak pakai kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadai fa innaka taqdi, pakai sudah. Di mana poin besarnya? Sekarang ni kita menghadapi suasana pandemik. Kita menghadapi suasana Covid. Sebutlah Covid-19 ke Covid berapa belas. Corona ke sebut. Allahumma rfa'anna al-corona. Allahumma rfa'anna hazal wabak. Ataupun bila berlaku peperangan, contohnya Yahudi serang Palestin, kita sebut buat penindasan berlaku pada umat Islam di Rohingya, sebut Rohingya. Di Syria, di Syam, itu barulah dia panggil imam memahami, berpijak di bumi nyata. Kalau tidak, tak pijak bumi nyata lah kita je. Orang duk perang lain, kita duk sebut lain. Orang dalam keadaan suasana, orang suruh baca kunut kerana minta Allah Ta'ala angkatkan Covid, kita tak sebut pun Covid. Itu. Ini imam-imam dia kena faham. Kita baca doa ni, biarlah dia panggil berpijak di bumi nyata, kita baca apa yang kita hadapi. Sebab tu anak kata berbezanya dengan berdoa dengan baca doa. Kalau kita baca doa, bacalah lagi tak mana pun, tak ada sebut corona. Masa tu tak ada corona. Tak ada sebut peperangan dengan negara-negara sekian. Yang adanya zaman Sayyidina Umar, dia sebut kafarah ahlul kitab. Itu realiti zaman dia. Jadi zaman kita ni kita kena baca doa mengikut keperluan semasa. Sekarang ni kita kata apa ni, orang tengok sibuk. Ya Allah, berilah hidayah kepada puak-puak yang duk main khurafat, duk cari benda pelik-pelik atas dunia belik. Jadi kita sebut, biar masyarakat sambil berdoa, sambil kita peringatkan masyarakat, kita sekarang menghadapi suasana yang begitu gawat dalam negara kita ni. Wadih? Jelas? Kena jelaslah masalah ni. Jadi jelas kata di para ulama, doa ini, doa Sayyidina Umar ni doa nawazil. Doa ketika berlakunya huru-hara, berlakunya bencana. Tapi oleh kerana fiqh Syafi'i berpegang dengan kunut subuh, maka dia ambil kunut ni tarik ke subuh. Itulah suasana dia. Baik, Imam Nawawi huraikan makna nakhla'u dengan makna kami tinggalkan. Nahfid dengan makna nusari',
kami segera. Al-jid dengan mana al-haq, yang benar. Ada tinggal lagi. Yafjuruka, menafikan sifat-sifatmu. Dengan harakat kasrah nahfid, segera. Al-jid dengan harakat kasrah jid pada huruf jim, sebenar-benarnya. Mulhiq dengan harakah kasrah pada huruf ha, pendapat lain mengatakan dengan harakah fathah. Mulhaq dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan selainnya. Itu Imam Nawawi sebut tentang bacaan. Zata bainihim, urusan dan hubungan kekeluargaan. Al-hikmah, segala sesuatu yang dapat mencegah keburukan. Wa auzi'hum, zai besar tu bukan zal, betul zai. Ai alhimhum, alhimhum, mana berilah ilham kepada mereka. Wa auzi'hum, bagi dah. Zai tu dia tulis zal. Waja'alna minhum, jadikan kami dari kalangan orang-orang yang kabur sifat tadi, yang berlawan dengan kafir, yang berperang. Kita nak jadi kumpulan itu. Baik, kata ulama Syafi'i, dianjurkan untuk menggabungkan doa kunut daripada Umar dan kunut yang sebelumnya. Mana kalau waktu tu gawat sangat, waktu kita nak panjang, kita baca Allahumma hdini fi man hadait, kemudian kita mari pula Sayyidina Umar, doa Sayyidina Umar ni gabung sekali. Barulah dia kemah, dia kata. Lagi kemah kan? Bacalah Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, sambung. Dia kata elok disambung. Fa in jama'a bainahuma, kalau kita nak gabung antara dua doa itu, maka doa Umar diakhirkan. Mula dengan Allahumma hdini dulu, kemudian baru mari Sayyidina Umar. Wa ini iktasara, kalau tak nak baca dua, baca hak pertama saja. Dan sunat itu kalau kita solat seorang boleh baca panjang. Kalau imam, kita kena tanya makmum dulu. Makmum, saya nak baca kunut panjang sikit malam ni, pagi ni, sebab kita sedang kawat, boleh? Makmum setuju, silakan. Makmum kata jangan sakit lutut, tak boleh. Itu imam dia tak boleh panjang-panjang. Dia kena berfikir kepada apa orang di belakang dia. Kita jangan seronok seorang, kita kena mikir panjang. Baik. Qala Nawawi, wa'lam annal qunut, ketahuilah bahawa menurut pendapat yang mukhtar, yang terpilih, kunut tidak memiliki doa atau zikir tertentu. Bukan syarat doa ni saja. Dengan doa atau zikir apapun kunut boleh dilakukan, walaupun dengan satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang berupa doa. Sebab tu anak kata tak perlu duduk kelahi dalam masalah ni. Imam depan tak baca kunut, kita baca je. Doa yang menunjukkan kita doa, sudah jadi itu. Siapa tak nak pergi solat subuh di Masjid Haram tu, kenapa? Sebab masalahnya pembimbing tu duduk cucu api. Tak boleh ni, imam ada mazhab tertentu, habis orang poha tak lagi. Jadi kalau kita harmoni kan boleh. Benda boleh buat, kenapa tak boleh? Jadi Nawawi kata lau qanata bi ayatin aw ayatin minal Quran, kalau kita baca ayat-ayat Quran yang menjadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah contohnya. Dalam akhir doa kita, wansurna 'alal qaumil kafirin, di akhir Al-Baqarah itu. Boleh. Hasalal qunut, jadilah kunut dia tu. Lakinil afdal, tetapi yang afdalnya apa yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad zahaba jamaah. Ini pendapat kedua. Pendapat yang kedua dalam mazhab ni, ya ta'ayyan, tak boleh tukar. Kunut mesti baca Allahumma hdini fi man hadait. Jangan tukar-tukar. Jangan tukar. Kalau tukar tak boleh. Ada juga pendapat. Tapi kita nak pilih pendapat mukhtar. Nawawi kata al-mukhtar, pendapat yang terpilih, tak ada doa tertentu. Dan ketahuilah, dianjurkan bagi imam solat
untuk mengucap doa Allahumma hdini kepada Allahumma hdina. Tuan-tuan kena ingat, bahasa Arab ni kalau kata Allahumma hdini, ya Allah tunjukkan kepada aku, seorang kita. Oleh kerana kita jadi imam, orang belakang duk aminkan doa kita, maka kita kena perluas Allahumma hdina, ya Allah tunjukkan kami. Barulah orang belakang amin kena dengan kata-kata imam. Kalau tidak kita duk amin untuk imam seorang, kita tak dapat. Wa kadzalikal baqi. Lau qala Allahumma hdini, kalau dia baca dia tak tukar, dia kata Allahumma hdini, hasalal qunut, jadi kunut tu. Tapi makruh. Kerana imam, makruh bagi imam mentakhsiskan doa untuk diri dia. Dia jadi imam, tapi doa untuk dia. Jadi orang duduk belakang ni amin untuk siapa? Untuk awak. Kenapa begitu? Kita doa bersama. Tengok bacaan yang ke-157. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan At-Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bi da'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Berat ni. Ini tanda molek imam, hati-hati awak. Tengok mana dia. Janganlah seorang hamba sekali-kali menjadi imam bagi satu kaum, kemudian mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri tanpa mereka. Dia duk main Allahumma hdini, Allahumma ghfirli, sedangkan dia imam. Patut bila dia imam, dia baca doa, dia kena umum. Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunkan dosa kita, ya Allah hidayahkan kepada kami semua. Tapi kalau dia guna dia seorang, apa jadi? Dia mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri tanpa mereka. Jika dia melakukannya, berarti dia telah mengkhianati mereka. Itu email khianat. Doa untuk dia, orang lain habis amin untuk dia saja. Kita tak dapat. Jadi kita kena pandai lah. Qala Tirmizi hadisun hasan. Tirmizi kata hadis ni hasan. Baik. Muhakkik dia ni, Muhakkik Nailul Awtar bi Takhrijil Azkar mengatakan sanad dia dhaif, wa fihi Yazid bin Shuraih Al-Hadrami wa huwa dhaif. Jadi ada khilaf lah masalah hadis ini. Yang pentingnya imam jangan main doa untuk dia seorang. Ini penting. Bila kita jadi imam, takmimkan. Ada juga orang ni dia doa seorang dia, dia baca seorang dia, ataupun dia baca doa yang tak kena pada masa, kan? Biasa hak tak kena masa ni, dekat Ramadan tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita masuk Ramadan duduk main Rajab lagi. Jangan gitu. Baik para pelajar sekalian. Faslun, ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'ail qunut. Tulis tu. Tulis tepi kitab. Hukum angkat tangan ketika doa qunut. Nak angkat tangan ke tidak? Tulis. Tepi kitab tu kena ada, dia ada tajuk baru, ada sub tajuk ni. Ulama kami berbeza pendapat tentang mengangkat tangan, mengangkat kedua-dua belah tangan dalam doa qunut dan menyapu, mengusap tangan ke muka. Mana sallallahu alaihi Muhammad kita nak sapu muka ke tidak? Ini mengikut mazhab dia, mazhab Syafi'i. Asahhuha, tulis, pendapat yang paling sahih, sunat mengangkat tangan la yumsahul wajh, tapi tak payah sapu muka. Mana kita Allahumma hdini fi man hadait wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, terus jatuh tangan. Tak payah wa sallallahu sahuk kapuk muka lah. Ini pendapat yang paling sahih. Kata Nawawi, pendapat yang paling sahih, yang paling benar adalah mengangkat kedua belah tangan tanpa mengusap wajah. Pendapat yang kedua, yarfa' wa yamsah, angkat tangan sapu muka. Pendapat yang ketiga, la yamsah wa la yarfa'. Pendapat yang ketiga ni tak payah angkat tangan, tak payah sapu muka. Senang, relax. Pakai doa Allah mahdini gitu ya. Wattafaqu, dan yang kata sapu muka ke itu tadi berbeza pula pandangan, mengatakan bahawa ittifaq
tak boleh sapu dada ataupun lain-lain. Mana kita kata wasallallahu alaihi Muhammad urut dada lah. Turunnya tangan ke bawah. Bal qalu zalika makruh, perbuatan itu makruh, tak elok. Tak usah buat lah. Perbuatan itu dikira makruh. Baik. Kita berpindah pula, tulis tajuk nak kuat ke perlahan kunut. Kunut kita ni nak kuat ke nak perlahan? Qala ashabuna, kata di ulama Syafi'i, kalau dia solat seorang asar, baca perlahan ya, Allahumma hadini biman hadait. Kalau dia imam jahara, dia kena baca kuat mengikut pendapat yang terpilih, yang dipilih oleh ramai ulama-ulama mazhab Syafi'i, kata kena baca kuat. Ada juga pendapat yang kata imam kena perlahan juga, seperti doa-doa lain dalam salat. Doa lain kita perlahan, doa doa kunut pun kena perlahan. Jadi pendapat yang pertama tadi, dah kita nak suruh orang amin, kena baca bunyi lah. Wa ammal makmum, ada pemakmum, kalau imam tu baca perlahan, kita tak dengar dia baca apa, qanata sirran, dia kena baca kunut sendiri secara perlahan, supaya bertepatan dia dengan imam. Jangan pula imam baca perlahan tu Allahumma hdini, tu imam makmum belakang marah Allahumma hdina fi man hadait, lah awak baca perlahan lah. Jangan duduk belawai dengan tu imam di depan. Wa in jaharal imam bil kunut, imam baca kuat kunut tapi makmum belakang tak dengar, kita kata kebetulannya ramai sangat orang ataupun mic rusak, hak dengarnya 5-6 sah belakang dia je, hak yang belakang ujung-ujung tak dengar. Apa nak kita nak buat? Makmum nak buat apa? Qanata sirran, kita bacalah kunut secara perlahan. Waqila yu'ammin, ada pendapat kata doa pakai aminnya. Tengok imam baca apa pun amin belakang tu. Waqila lahu an yusyaraku ma'a samai, hak mana dia dengar dia ikut, hak mana tak dengar dia diam. Wal mukhtar awal, Nawawi kata yang terpilihnya makmum baca sendiri. Kalau kita tak tahu imam baca apa, kita baca sendiri, itu yang terbaik. Tamaklah kita berpindah pada lain. Kalau kita kunut lain pada subuh, kita baca kunut lain pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Macam mana kita nak kuat tak kuat? Fa in kanat jahriyah, kalau solat tu kita orang baca kuat seperti maghrib dengan isya, fahiya kasubhi kama taqaddam, maka baca dia kena kuat juga macam solat subuh juga. Solat subuh dia kena kuat, dia pun kuat juga. Wa in kanat zuhran, kalau solat zuhur dengan solat asar, ada ulama kata yusir, perlahan kunut tu. Waqila, ada juga ulama kata subuh juga kuat juga suara. Wal hadisus sahih, hadis yang sahih kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas puak-puak penjahat yang bunuh sahabat-sahabat di Bi'r Ma'unah. Sahabat ni pergi, dia orang bunuh, maka Nabi kita sebulan, Nabi kita doa ke atas puak-puak penjahat ini, yaqtadi zahiruhul jahr, menunjukkan hadis itu bahawa Nabi kita jahar, kuatkan suara dia 5 waktu. Wallahu alam. Maknanya Imam Nawawi lebih nak pilih kepada hadis itu menunjukkan Nabi kita, mana kalau kita kunut nazilah, kita kuat selalu. Zuhur, asar, maghrib, isya pun biar bunyi belaka. Fafis sahih, dalam sahih Bukhari, dalam bab tafsir qaulillahi ta'ala, laisa laka minal amri syai'u, laisa laka minal amri syai', tak ada tidak, bukan urusanmu ni Muhammad, ini urusan Allah Azza wa Jalla. Minta doa binasalah kepada puak-puak yang jahat tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara bil qunut fi qunutin nazilah. Mana an Abu Hurairah kata Nabi kita telah menjaharkan baca kuat dalam kunut nazilah, maknanya 5 waktu baca kuat. Jadi di sini kita boleh simpulkan apa yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi, kalau kita baca kunut nazilah, kita baca kuat 5 waktu. Wallahu a'lam. Tamaklah isu kunut.
Jadi isu kunut ni satu isu yang perlu ditangani dengan cara berhemah, lembah lembut, dengan cara baik, cara ilmiah, supaya masyarakat kita tidak keliru. Orang yang baca tengok kepada orang tak baca pelik. Orang yang baca jangan tengok, yang orang tak baca jangan tengok jeling lain macam kepada orang yang baca. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita bab yang ke-44, bab tasyahudi fi salah, bab tasyahud, bacaan tasyahud pula dalam solat kita, dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.